Dan daripada apa yang dapat saya saksikan di hadapan saya ini, sambutan agak luar biasa, ramai. Mungkin kena nak dengar Tuan Guru kita menyampaikan ucapan ceramah sebentar tadi, dan mungkin juga nak tengok muka Abah yang agak sebahagian di sini rindu. Dah tua dah saya ni, 75 tahun, tapi macam 55 tahun. Pertemuan pada malam ni amat penting, kerana untuk beberapa jam kehadapan ni, mungkin kurang daripada 72 jam tak silap saya, seluruh rakyat Malaysia yang berhak untuk mengundi akan keluar beramai-ramai pada 19 hari bulan untuk mengundi. Nampak mudah saja. Siapa yang berhak mengundi boleh samak dalam link yang disediakan oleh SPR, dan kita akan tahu di mana tempat kita mengundi mulai pukul 8 pagi, kalau tak silap sampai 6 petang. Bawa kad pengenalan, masuk ke tempat nak membuang undi. Nanti selepas undi dia selesai lah dakwat hitam tu, nak bukti telah mengundi, selesailah tugas kita. Tetapi signifikannya ialah kerana ini pilihan gaya yang bagi saya lah antara yang terpenting dalam menentukan hala tuju negara kita 5 tahun ke hadapan. Kita sedar dalam masa beberapa tahun yang mutakhir ini, politik negara kita tidak stabil. Artinya 3 Perdana Menteri dalam satu penggal sebelum kita bubarkan parlimen. Entah kebetulan anak Muar ni seorang daripada 3 Perdana Menteri. Sekejap saja. Tapi sejak pun 17 bulan, awak semua tak pernah menjamah nak jadi Perdana Menteri pun setakat ini. Itu satu daripada tanda ketidakstabilan, dan tidak adanya kestabilan politik dalam negara ini kesannya agak amat besar. Orang nak datang Malaysia ni nak tengok negara kita stabil, kerana mereka nak bawa uang yang banyak berbilion, labur, bina kilang, mengeluarkan produk untuk ekspor, dan kita dapat nikmat daripada peluang pekerjaan dan negara membuat hasil cukai yang banyak. Itu penting. Tapi bila keadaan negara tak stabil macam yang kita saksikan sekarang, pelabur tak datang. Dia duduk di pintu tu nak tengok siapa kerajaan lepas ni. Kok kalau kerajaan tu dia fikir tak juga menjamin kestabilan, ada terpalit dengan rasuah, ada salah guna kuasa, dia lari. Dia pergi ke seberang sana dengan di Indonesia sebagai contoh. Pak Jokowi, apa pun kita kata Johor, orang Johor, tapi bijak menguruskan Indonesia dan tak menarik pelaburan yang besar nilai. Kerana Indonesia, apa pun kita kata, stabil, tak ada terganggu gugat, pentadbirannya berjalan dengan lancar, dan katanya Indonesia antara negara yang paling pesat membangun sekarang. Jangan kita pandang rendah. Ada kita juga banyak saudara mara kita di sana. Pak saya asal daripada Sulawesi, mak saya daripada Jawa. Jadi Bugis campur Jawa jadi Melayu. Saya pun cakap Bugis tak gerti, cakap Jawa sedikit saja, yang petahnya berbahasa Melayu. Itu kalau negara tak stabil. Jadi keputusan pilihan raya ini penentu stabil ke tak stabil. Itu soal. Kalau nak stabil pula, sebuah kerajaan tu tak boleh hanya ada 112 kursi. Saya jadi Perdana Menteri dulu 114. Inilah
Tok Guru lah yang penaja saya. Dia kata, Tan Sri, nak jadi Perdana Menteri, sekarang saya nak sokong jadi menteri. Ini sejarah sampai ke mati saya tak akan lupa. Kerana PAS menyokong saya dan alhamdulillah menjadi kerajaan Pakatan Nasional. Jadi kalau situasi tak stabil, kita nak cari jalan supaya menstabilkan keadaan. Dan cara untuk menstabilkan kerajaan menunai tanggungjawab kita. Mengundi yang saya kata mudah je. Tapi kesan pengundian tadi sama ada kita memilih wakil rakyat yang kita yakin dan percaya beramanah, bertanggungjawab, boleh buat kerja dan menguruskan negara dengan teratur dan cermat. Rakyat dapat nikmat daripada kemajuan dan pentadbirannya. Kalau nakkan dia lebih stabil, Perikatan Nasional mesti menang katalah 130 kerusi. Boleh tak kan? Lebih. Kita masuk bertanding 171 kerusi kalau tak silap saya. Kita nak doa menang 130 kerusi. Mudah-mudahan malam ni Allah turunkan rahmat. Dan doanya kita ini dengan hadirnya ulama-ulama yang ada di pentas ini dimakbulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi itu antara perkara yang penting. Kalau Tuan Haji Abdullah seorang je menang kat Muar lawan budak muda, nama dia Syed Saddiq. Ini anak didik saya, Haji. Cerdik. Waktu awal-awal dulu dia tidak masuk politik pun. Saya cerita sikit je lah. Dan waktu saya tubuhkan bersatu, saya tengok anak ni bagus. Saya kata, Ta'al, datang sini. Jangan pergi ke London dulu belajar kat sana. Duduk sini. Dan saya nak lantik kamu jadi ketua pemuda bersatu. Itu mukadimah dia lah, permulaan satu journey untuk masuk politik. Entah macam mana, lepas tu macam-macam lah terjadi. Dia terkeluar daripada bersatu. Dia kata nak tubuh parti muda, nama muda. Dia tanya saya boleh tak tubuh. Pasal dia rehat saya ni pakai bapak. Sampai hari ni pun, hari tu dia hantar saya WhatsApp mendoakan saya menang di Pagoh. Saya pun begitu juga, nak doakan dia menang di Muar. Bahasa dia gitu. Tapi Nawai itu kata menangkan Haji Abdullah pasal Perikatan Nasional. Tak apalah, tak usah panjang cerita. Itulah sejarah sedikit saya bercerita panjang soal itu. Tadi soal kestabilan. Tadi saya pergi Pagoh. Karena nak stabilkan negara tadi, soal yang pertama soal menjamin kelestarian pembangunan negara yang lebih berkesan. Itu bukan soal memiliki sebuah kerajaan, tapi kerajaan yang bertanggungjawab, kerajaan yang boleh melaksanakan agenda pembangunan negara yang berkesan, yang boleh mengangkat darjat dan harkat manusia Malaysia ini ke satu harkah yang lebih tinggi. Ini nawaitu kita. Tetapi siapakah agak yang kita percaya dan yakin boleh buat kerja berat? Ini bukan jadi ketua kampung, Tok Pengulu, guru besar. Menguruskan negara mesti ada seorang ketua namanya Perdana Menteri. Di bawah tu ada jemaah menteri, jaga pelbagai-bagai sektor-sektor pembangunan negara. Ini bukan mudah. Sebab itu yang penting sekarang inilah saya nak jelas sikit ialah apa yang kita tawarkan sebagai Parti Perikatan Nasional. Saya fikir bab politik tadi masih Tok Guru dah sebutkan. Dia punya keputusan akhirnya jangan pilih Barisan Nasional dan jangan langsung sentuh dan pangkah Pakatan Harapan. Bahaya besar. Pakatan Harapan bahaya besar.
Saya baca baru pagi tadi lepas subuh ada satu video seolah ni kumpulan Yahudi. Dia bercakap tentang Malaysia sekarang. Dalam kumpulan tu, dalam doa dia dan macam-macam cara nak minta supaya Malaysia jatuh ke tangan pihak pembangkang yang menaja kumpulan Yahudi dan juga Kristian. Bagi saya ini bahaya. Apakah bermakna akan berlaku proses Kristianisasi? Dan kita dah dengar cerita ni kan, di Kuala Lumpur, di Petaling Jaya, kalau ada gereja hari Ahad, ada juga orang-orang Melayu pergi ke sana. Rupanya dah masuk Kristian. Itu saya tak fikir berkembang dengan pesat. Pasal sebahagian besar kita ni adalah orang Islam. Tetapi agenda puak dan kaul-kaul seperti inilah tidak lain tidak bukan satu hari niat mereka ialah untuk mengambil alih Malaysia ni menjadi satu daripada koloni dia. Itu satu daripada strategi jangka panjang. Mungkin tidak dilihat waktu kita ini, tapi mungkin tidak berapa lama. Kalau kita tak berhati-hati dan berjaga-jaga, boleh terjadi. Na'udzubillah min zalik. Sebab itu, pertama tadi kalau BN dan juga UMNO yang menjadi teras itu, saya berada di situ lama. Ada makcik-makcik kat kampung, saya tanya, makcik ni pilihan raya dah dekat, makcik nak sokong siapa? Tan Sri lah. Oh ya, bagus. Habis nak pangkah mana? Pangkah Dacing. Ini cerita benar. Saya kata saya bukan Dacing lagi, makcik. Kan bukan Tan Sri Dacing lagi dulu? Dah. Entah hikmahnya saya ditendang keluar dari UMNO, tak jadi timbalan fungsi Barisan Nasional. Saya membentuk wadah baru yang dinamanya Parti Penduli Bersatu Malaysia. Sahabat qarib saya tak lain dilepas, yang tak termimpi oleh saya, tapi hikmah dan sudah dibukakan hati oleh Allah SWT, kita bergabung sebagai satu jamaah dalam saf yang sama. Ini contoh saja, makna ada setengah orang tidak berapa memahami situasi politik sehingga dia andaikan bahawa saya sebagai contoh masih kekal di situ. Saya sudah berhijrah bang. Macam sejarah Rasulullah berhijrah min Makkatil Mukarramah ila Madinatul Munawwarah, meninggalkan zaman-zaman hitam dan gelap kepada zaman cahaya yang terang benderang. Saya dah tinggalkan yang gelap dulu, saya maju baru ke depan bersama dengan ustaz dan tokoh-tokoh yang besar di hadapan kita ini. Satu jamaah yang kita namakan Perikatan Nasional. Jadi yang penting sekali, kalaulah BN yang kita tahu sejarahnya lampau begitu lama, bukan terpalit, bergelumang. Siapa dia pakar bahasa sini? Terjemahkan. Terpalit ke macam palit sikit. Bergelumang penuh daripada hujung rambut sampai hujung kaki dengan perbuatan-perbuatan kemungkaran dan salah laku, rasuah. Masya Allah, Malaysia sekarang ini dicap sebagai negara di mana rasuah yang terbesar berlaku di dunia. Cerita MDB. Antara sebab yang saya dipecat daripada jawatan timbalan menteri kerana saya menegur. Saya beritahu Datuk Seri Najib, Perdana Menteri, bos awak, bahawa perbuatan ini salah. Usah nak ambil berbilion, sesin pun haram. Saya tegur ini kali ini suatu penganiayaan kepada rakyat. Malaysia sudah terbangun lama, khazanah banyak dikumpul bernilai berbilion ringgit, bukan untuk tujuan dirompak dan dicuri oleh pemimpin negara. Itu berdosa besar. Tapi apa terjadi? Bukan seorang, bukan dua orang, bukan tiga orang. Dulu waktu COVID ada apa dia panggil kluster tabligh. Adik saya ni ada tabligh. Nama dia seorang Hadi nama dia. Sama dengan Tok Hu. Itu Hadi, Ustaz Tun Hadi ya. Tabligh dia pergi berantau seluruh dunia ikut.
tuan-tuan dia. Dulu itu ada kluster mahkamah. Saya jadi Perdana Menteri dan Pengusikan Mesyuarat Majlis Keselamatan Negara waktu itu bincang macam mana nak menguruskan COVID. Tapi kami bukan soal nak menguruskan COVID, itu satu bab cerita yang lain. Tapi menguruskan masalah kes-kes yang berlaku disebabkan oleh pemimpin daripada UMNO dan Barisan Nasional yang sudah begitu teruk terlibat dengan kes rasuah. Teruk. Sedang dibicarakan. Naik turun. Yang satu kes SRC dah selesai. Dia rayu, didapati bersalah, masuk ke Kajang, duduk sana selama 12 tahun. Penjara 210 juta denda. Saya tak pernah dengar dalam sejarah dunia macam itu sekarang. Berlaku di Malaysia. Kes 1MDB dibicarakan sekarang belum selesai lagi. Ada kes yang dikaitkan dengan Presiden UMNO Zahid Hamidi, belum selesai lagi. Itu yang cerita Tok Guru tadi, bawa fail bertimbun-timbun. Kes dia saman saya pasal saya kata bawa fail ni ada di mahkamah. Tapi peguam saya kata tak apa, Tan Sri bercerita pasal dalam affidavit saya ada, termasuklah nama Tuan Guru yang menjadi saksi pada perbuatan Zahid Hamidi. Bawa fail bertimbun-timbun nak rayu supaya saya campur tangan menggugurkan kes kesalahan dia. Bolehkah? Tak tahu malu. Tak boleh. Dia fikir sebagai Perdana Menteri ini cukup personal, boleh buat apa-apa saja yang sesuka hati saya. Tak boleh. Saya mengangkat sumpah sebagai Perdana Menteri, wallahi wabillahi watallah, saya Muhyiddin Yassin yang sekarang ini menjawat jawatan Perdana Menteri akan mendukung prinsip-prinsip sebegini. Satu, perlembagaan negara tidak akan melakukan rasuah salam. Itu ikrar orang Islam yang bermula dengan wallahi wabillahi watallah. Ini berat, jangan main. Jadi bila dia desak saya tak boleh tunduk. Akhirnya sebab saya tak boleh tunduk pada tekanan dia tarik sokongan pada saya jatuh dan berhenti sebagai Perdana Menteri. Tak apa. Kok mana tahu lepas hari raya Allah kata kau jadi Perdana Menteri ke-10, kun fayakun. Jadilah, mana dah tahu. Tapi tak apa. Jadi pokoknya kalau dah ini masalah, kalau Pakatan Harapan saya dah sedikit pengalaman. Berapa lama? 22 tahun. 22 bulan. Masya Allah. 22 bulan. Saya menjadi Perdana Menteri 17 bulan. Lama juga rasanya. Tun Mahathir jadi Perdana Menteri kali kedua 22 bulan. Kami duduk di situ awal ni bukan kenapa, kerana nak menentukan kleptokrasi jatuh. Kalah UMNO dan Barisan Nasional, tumbanglah nanti. Jadi hasrat kita tak tercapai. Tetapi lepas tu duduk sebagai sebuah kerajaan, ada jemaah menteri. Saya ada duduk dalam jemaah menteri ni tuan-tuan hampir 40 tahun. Masa zaman Tun Mahathir, lepas dia berhenti ganti dengan Datuk Seri Abdullah, lepas tu Najib Perdana Menteri. Saya duduk dalam jemaah menteri. Tapi bila saya berada dalam jemaah menteri Pakatan Harapan di mana DAP ada bersama-samanya, tekanan cukup hebat. Langsung tak nak menghormati hak orang Melayu dan Islam. Guan Eng jadi Menteri Keuangan, tak pandai nak menguruskan wang negara. Duit yang kerajaan peruntukkan untuk Equinas, iaitu agensi yang kerajaan tubuh untuk membantu membangunkan aktiviti ekonomi, menjana pendapatan besar supaya orang-orang Melayu dapat menguasai ekonomi secara lebih berkesan. Dia nak ambil duit tu dia nak ambil, keluarkan. Dia nak gunakan untuk tujuan lain. Datuk Seri Azmin sebagai Menteri Ekonomi jumpa Tuan Mahathir, beritahu Tuan tak boleh, ini untuk orang Melayu, Bumi Putra. Kenapa Guan Eng buat begitu? Nasib baik ada intervensi daripada Datuk Seri Azmin Ali, Menteri Bersatu dalam jemaah Menteri waktu itu. Saya bersama beliau.
Saya jadi Menteri Dalam Negeri. Menteri Dalam Negeri ni apa kerja? Tangkap orang yang salah. Tetapi nak mengawal supaya negara kita ni selamat, keselamatan lebih terjamin, tidak tergugat, diganggu oleh mana-mana anasir jahat, menjaga ketenteraman awam, itu tanggungjawab. Tapi bila berada dalam jemaah menteri di mana wakil-wakil DAP itu utamanya, siapalah tuan-tuan tahu semua, desak supaya saya hapuskan akta hasutan. Akta hasutan ni telah ada lama dah. Kerana waktu belum ada akta tu, orang boleh mencerca raja, menghina agama Islam, tak menghormati hak bumi putera dan kaum-kaum yang lain, macam-macam perkara yang dilakukan yang boleh membangkitkan kemarahan. Dan kalau marah orang lain itu jadi satu porak-poranda bergaduh antara kaum, bahaya untuk negara kita. Jadi akta hasutan penting untuk menentukan negara kita ini aman dan selamat. Puan Eng minta supaya saya hapuskan akta itu. Ini keputusan dalam mesyuarat jemaah menteri. Saya tubuh satu jawatan kuasa, suruh meneliti apakah mungkin boleh dan sebagainya. Jawatan kuasa membuat cadangan tak boleh. Bukan saya sebagai menteri buat guna kuasa sebagai menteri dalam negeri membuat keputusan, tetapi diperakukan oleh jawatan kuasa khas kepada saya sebagai menteri dalam negeri mengatakan tak boleh. Pasal apa? Kalau nak hapus sedangkan akta itu ada di situ untuk melindungi hak raja, kami kena pergi menghadap majlis raja-raja. Dan tentu majlis raja-raja tak bersetuju. Apalagi kalau nak berjumpa dengan banyak pihak-pihak yang menjaga kepentingan Melayu Islam dalam negara, dan ketuanya ialah tidak lain tidak bukan ialah raja-raja Melayu yang melindungi Islam, yang menaungi Islam di negara kita. Mereka juga tidak akan setuju. Macam mana desakan datang daripada DAP terutama untuk tuntut supaya akta ini dihapuskan? Wah, saya boleh cerita macam-macam lah. Waktu PS mementadbirkan negara, kita dengar macam-macam cerita. Seolah-olah macam sudah ada satu kebebasan baru bagi bukan Melayu dan Islam untuk berbuat apa saja yang mereka suka. Betul, mereka bebas, tapi kebebasan itu ada had dan ada batasan. Tak boleh buat dan melanggar sehingga menimbulkan satu kemarahan yang boleh mencetuskan pergaduhan kaum. Tengok apa berlaku tahun 1969. Saya waktu itu belajar di Universiti Melaya, duduk di Kuala Lumpur dengan abang saya Tan Sri Aziz, pernah jadi ketua bahagian UMNO Timur. Saya waktu itu di Universiti Melaya, saya lihat dengan mata kepala sendiri pergaduhan, pertempuran orang Melayu dan Cina dan India. Bawa parang di depan rumah saya berlagu. Saya ingat sampai sekarang. Doa tak akan berlaku lagi macam itu. Tapi kalau tindakan yang DAP buat sampai itu, tak tahu langsung nilaian tentang hak kedudukan agama Islam, Sultan, Gajah-Gajah, orang Melayu dan orang bukan Melayu ada hak masing-masing. Kenapa dia nak bertindak begitu? Dia fikir apa? Dia sudah ada kuasa dan kerajaan, dia boleh buat sesuka hati? Tak boleh. Tapi tuan-tuan nak sokong Pakatan Harapan, nak sokong ke? Saya nak bagi amaran. Saya tiap-tiap malam ni sebelum nak hari nak mengundi ni, saya takut ada kononnya berita PS dah dapat banyak kursi. Siapa kata? Rafizi yang duk tuduh Tuan Ibrahim Tuan Man ni macam-macam hal. Fitnah, sengaja difitnahkan pasal nak cari undi dan sokongan atas dasar konon dia boleh menang dan berbentuk kerajaan. Jadi dia menakut-nakutkan. Saya fikir ni kalau betul berlaku ni nyanyi lagi, bukan nyanyi biasa, nyanyi luar biasa. Jangan bagi undi satu pun, satu undi kepada PS macam satu undi pada DAP yang tak menghormati hak kita. Jangan buat gitu, tuan-tuan. Oh ya, saya ada hak apa? Saya tak nak katakan anak muda dia pun ada hak. Saya nak pilih sesiapa saya pilih datang si. Ya, anak-anak muda yang ada hari ini mungkin baru tak memahami politik. Kita tak salahkan mereka. Ini dah ada umur 18 ni. Kat mana dia nak undi?
Nak buang kat mana undi tu? Beritahu anak-anak kita, nak, kalau nak selamat jangan pilih PN. Kalau hari ini nak selamat, jangan pilih Barisan Nasional, pilih Perikatan Nasional. Takbir! Betul. So, ni satu tak boleh. Yang ni mungkin tak boleh ini, tak boleh ini. Yang boleh hanya Perikatan Nasional. Saya nak beritahu ni, tuan-tuan dah baca tak kitab Kulit Biru? Kitab tu macam buku Kulit Biru, Manifesto Perikatan Nasional. Tadi guru dah sebut sentuh sikit. Saya nak ambil ini beberapa perkara, mungkin sampai subuh boleh berjemaah kat sini, tapi taklah lama sangat kerana ada had batasan waktu kempen, tak boleh lebih daripada jam 12. Ada hari itu saya terlajak, orang dah surat Allah dah lebih 12 suku. Nasib baik tak polis tangkap saya, tak keling banyak polis ada kat sini. Tapi tak apa, nak jelaskan pasal bila kata kita nak sokong Perikatan Nasional, bermakna saudara sokong kerajaan Perikatan Nasional, mesti ada janji, dan janji ini wajib ditunaikan. Ni Ustaz ada kat sini. Apa hukum kalau berjanji? Tok Mahfuz ada kat sini. Hukumnya wajib ditunaikan. Dan ini disebutkan di sini ialah tajuknya prihatin, bersih dan stabil. Yang kita biasa PN best tu, prihatin, bersih dan stabil. Penting. Keprihatinan soal apa yang kerajaan dah lakukan tu jelas. Waktu zaman kita yang singkat mentadbirkan negara, kita cukup perhatian tentang masalah rakyat. Waktu pandemik COVID melanda seluruh dunia, Malaysia tidak terkecuali, kita prihatin tentang apa tindakan, langkah yang harus kita buat untuk menguruskan soal ehwal nyawa dan kehidupan kita. Terbukti kita mampu. Saya tidak masuk bakul langkah sendiri, tapi disahkan oleh pakar-pakar antarabangsa termasuk World Health Organization yang mengatakan bahawa pengurusan COVID di Malaysia antara yang terbaik di seluruh dunia. Orang lain tunggu vaksin. Pak Jokowi, saya melawat ke sana waktu saya jadi Perdana Menteri, official visit. Dia layan saya daripada awal sampai akhir, berjemaah sembahyang sama-sama, duduk sama dia. Waktu tu dia kata dengan saya, Pak Muhyiddin, saya kalau di Jakarta ni kenakan PKP, porak-poranda, orang Jawa ni nggak ada duit, kalau tak kerja satu hari mati. Dia kata pasal saya umumkan PKP, tapi di sana ada juga PKP sementara je. Tapi dengan sebab tidak ada PKP, wabak COVID melanda, pantas dan cepat. Jumlah yang meninggal dunia pun ramai. Itu satu ujian keupayaan. Saya tak nak sebut ni kerana awak kata menengahkan saya, tetapi ini pengurusan COVID yang agak berkesan. Yang lain negara tunggu, Indonesia setahun lebih, kita 7 bulan dah dapat. Siapa di sini yang belum dapat suntikan vaksin angkat tangan? Tak ada. Alhamdulillah, syukurlah. Anwar Ibrahim gelar saya Bapa PKP. Kalau dia bagi saya medal emas tak apa, dia mengata saya. Itu maksudnya tadi. Dia kata Muhyiddin waktu jadi Perdana Menteri tak ada kerja lain, PKPP, tak apa, saya pun tak ingat lagi. Jadi dia bagi saya gelaran Bapa PKP. Thank you Anwar Ibrahim. Bayangkan kalau tak ada PKP kan. Ada PKP, 4 juta rakyat di negara kita terkesan dengan jangkitan COVID. Saya sudah dijangkiti COVID. Isteri saya pun sudah dijangkiti COVID. Anak-anak saya kulluhum fi baiti, dalam rumah saya semua COVID. Waktu mana vaksin belum sampai, tak tahu macam mana doktor layan dia. Lepas berapa hari, 2 minggu waktu itu selesai. Sekarang tak payah 2 minggu, 5 hari pun dah okey dah. Bayangkan kalau tak ada pengurusan sebegitu
dilakukan oleh kerajaan pimpinan saya waktu itu, mungkin yang akan terjangkit bilangannya 10 ke 20 juta. 4 juta itu dah besar. Meninggal dunia 36,000. Dia kata paling tinggi di dunia. Saya fikir Anwar Ibrahim tak pergi sekolah kot, tak pandai kira ke. Bandingkan negara Amerika, ya populasi besar tapi yang mati 1,6 juta. Rusia 800,000, India 500,000, ya populasi besar. Tetapi kalau ikut kiraan peratusan ratio kita 30 juta, sewajarnya kita patutnya jumlah yang dijangkiti dan meninggal dunia mungkin kat 70-80,000. Tapi kes kita berbanding dengan negara lain masih rendah lagi. Jadi tak apalah Anwar Ibrahim tak bersyukur. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Allah katakan kalau kamu bersyukur atas nikmat yang aku bagikan kepada kamu, la azidannakum, aku akan tambah. Wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Kalau kamu kufur akan nikmatku, maka azabku yang paling pedih. Harap Anwar Ibrahim baca ayat ini. Okey. Nothing to do with BN, nothing with PS. Yang penting ialah soal tawaran dia apa. Saya ambil ringkas saja. Waktu kita pergi turun ke bawah, ada orang jumpa saya lagi, Tan Sri boleh tak bagi kami sekali lagi round KWSP? La ilaha illallah. Pasal waktu Covid dulu, tuntutan kerajaan waktu saya memimpin negara supaya diizinkan wang simpanan untuk jangka masa tua dikeluarkan sekarang, kerana rakyat kata kami tak ada duit, kerja tak ada, perniagaan tak boleh, makcik kira Pak Saleh jual bi kolok dan sebagainya, tak boleh berniaga. Contohnya orang seperti itu, dan minta supaya kerajaan benarkan. Kita sudah keluarkan I Citra, I Sina, I Lestari, kalau tak salah 3 I ni dah keluar, banyak dah dapat manfaat. Tapi ada datang lagi kok pasal dekat pilihan raya agaknya. Ini aku guna kesempatan, dia nak jadi Perdana Menteri. Dia kata boleh tak keluar? Saya kata kalau dah dulu boleh, dia akan datang, awak punya duit berapa banyak redang tu? Adalah 10,000. 10,000 bukan 100,000. Dia nak minta keluar. Saya kata okey, kita buat keputusan, kita keluarkan nanti insya-Allah. Mesyuarat jemaah puteri pertama, kalau kita menang bentuk kerajaan, antara yang pertama yang kita lakukan ialah bagilah KWSP bersasar seberapa cepatnya boleh. Satu. Kedua, cost of living allowance. Penjawat awam tak elok dengar. Ini dibayar oleh kerajaan untuk meredakan soal tekanan hidup disebabkan oleh inflasi. Sekarang antara perkara yang terbeban di atas kepala kita ialah masalah kos sara hidup. Apa yang tak naik? Kapal Jawa, Bukit Mon, Muar, Johor, apa tak naik? Semua naik. Pasal tuan-tuan sokong Barisan Nasional, barang naik, BN barang naik, barang naik, barang naik, PRN itu pun pilih BN, barang naik. Tak ada dengar apa barang turun. Harga ayam yang pun patutnya stabil naik juga. Pasal bahan makanan ayam terpaksa import daripada luar negara disebabkan ada berlaku peperangan di Ukraine dan Rusia, terjejas rantaian bekalan dan bahan-bahan dia sudah meningkat harga. Maka bawa ke Malaysia nak bagi ayam makan, ayam pun makan, harga ayam sudah naik lebih tinggi daripada biasa. Itu satu masalah inflasi. Jadi kita bagi kolak. Kita kata kalau kita naik jadi kerajaan, semua pegawai kerajaan yang layak mendapat kolak naikkan kepada lebih RM100 daripada yang sedia ada. Dah berpuluh tahun tak naik. Ada juga yang mempeli, alah sikit sangat tadi. Oh, bagi sikit. Berapa penjawat awam yang layak dapat kolak? Kalau digandakan dan jumlah RM100, berapa ratus juta yang kerajaan kita. Tapi saya tidak permulaan. Kalau selepas ekonomi kita sudah bertambah baik, pendapatan negara meningkat dan bertambah, saya tahu soal itu kerana saya menguruskan juga keuangan negara, maka mungkin kita akan tambah lebih banyak lagi di masa akan datang. Kemudian dalam waktu Covid yang kita masih hadapi sekarang, walaupun dah reda, jumlah orang kita yang jatuh miskin dah bertambah lagi.
Dulu dikata bottom 40, bawah 40% yang miskin, yang tegar, yang tak ada pendapatan apa-apa yang cukup nak menyara keluarga. Sekarang lepas Covid naik 40% kepada 61% orang miskin. Tengok kalau di Pek Jawa ni, kalau ada 10, 6 orang tu garanti tak ada cukup pendapatan. Tertekan lagi dengan sebab masalah kos harga hidup yang tinggi, masalah inflasi yang melambung. Jadi kita cadang di sini supaya kita wujudkan satu agensi. Ini dibuat di Australia. Bermakna kalau dalam kalangan penduduk kita di sini jatuh miskin, dulu sekarang ni dia mungkin miskin, mudah miskin, ada diistilahkan. Lepas tu dia jatuh miskin, sistem ni akan dapat kesan dia supaya dalam tempoh yang cepat orang seperti ini boleh kita bantu dengan bantuan-bantuan yang tertentu. Itu langkah yang kita nak buat. Moratorium tadi yang saya dah sebut. Apa makna moratorium? Tangguh bayaran bank. Sebahagian kita ni meminjam wang pada bank untuk peniaga. Beli rumah pun pinjam duit pada bank. Mungkin sebahagiannya adalah untuk ikut syariah compliant. Tak apa. Ataupun kita beli kenderaan. Biasa orang beli kenderaan tak ada yang bayar cash. Kena ambil finance daripada finance company dan sebagainya. Bila masa pandemik Covid, bank tuntut supaya bayar. Kita tak ada berniaga. Hasil pendapatan tak ada. Sekarang pun, walaupun ekonomi dah buka balik, perniagaan belum lancar. Siapa sini berniaga? Toki berniaga? Tanya orang berniaga. Dia kata beritahu saya, Tan Sri, thank you dah buka ekonomi. Tapi saya belum boleh berniaga. Kenapa? Karena permintaan barang saya tak cukup. Pekerja tak ada. Macam-macam cerita. Habis bank minta saya bayar. Kalau saya tak bayar, tak lama saya bankrupt. Apa kita boleh buat? Sebab tu waktu zaman Covid, saya bagi moratorium. Moratorium ni tak kena duit apa-apa. Kerajaan tak payah keluar. Yang keluar kan duit bank. Kalau duit bank, kalau kata-kata nak moratorium, bank negara aja lepas Menteri Keuangan beri arahan, beritahu pada bank, bank jangan ambil duit. Tempohkan 6 bulan, lepas tu barulah pungut balik. Bank tak rugi. Cuma bayaran pada bank tu ditangguhkan supaya orang yang meminjam tak menanggung beban hutang kerana perniagaan mereka sudah jatuh dalam proses. Saya sebutkan tadi di Ledang, depan saya ramai orang Cina. Kalau kita dalam pentadbiran yang lepas bersikap anti sesuatu kaum, maka tentu kalau di waktu susah tu saya kata engkau ni Melayu ke Cina? Muka macam Cina, engkau dapat dulu. India, lambat dulu. Menteri Pengangkutan Presiden MCA dalam ucapan akhir sebelum saya menghadap Agung menyerahkan surat letak jawatan, kami bagi peluang pada semua menteri-menteri untuk bagi ucapan pendek nak menyatakan apa pandangan mereka. Wee Ka Siong yang juga bertanding sekarang ni di Air Hitam, ya, menyatakan, dia kata, "Sir, this is the first cabinet that I have been in where nothing is discussed about race." Maksudnya ialah inilah jemaah menteri yang dihadirkan dalam kabinet, banyak dia sudah hadir, di mana isu berkenaan dengan kaum tak pernah kita bincang. Apa maknanya? Kita tidak melihat pada bulu, kita tak melihat pada kaum-kaum, kita lihat pada semua. Di zaman susah, Melayu susah, India susah, Cina susah, orang-orang Thai, orang asli susah semua. Kita bantu semua. Ini konsep adil. Dalam Islam itu penting. Buat sesuatu secara yang adil. Kita buat. Jadi kalau begitu sekarang ini bila soal moratorium, ini antara perkara yang pertama yang nak buat. Nak menyediakan 1 juta peluang pekerjaan baru. Penting. Dalam tempoh Covid saya create 530,000 peluang pekerjaan. Dah jenuh nak tepuk tangan dah, malam letih lah kau. Saya kata kalau pilih Perikatan Malaysia, kita sediakan 1 juta peluang pekerjaan baru berpendapatan tinggi, bukan macam kerja-kerja buruh kasar. Itu perlu ada, tapi yang nak create lah kerja-kerja yang berpendapatan tinggi supaya anak-anak kita yang keluar daripada universiti lulus jadi engineer ataupun jadi arkitek ataupun jadi doktor, bekerja di swasta dan kerajaan, pendapatannya adalah
lebih tinggi daripada apa yang besar. Itu penting bagi kita.